Spektrum Pagi bernama Radio. Ya, Spektrum Pagi bernama Radio dan waktu ini bersama saya Nazira Noran, dan untuk waktu ini kita ada program bersama-sama dengan As-Salihin. Macam biasa kita akan bercakap mengenai wasiat, tapi hari ini topiknya kepentingan merancang harta, wasiat atau hibah. Dan waktu ini kita bersama-sama dengan Pengurus Jabatan Perundangan dan Dokumentasi As-Salihin Trasti Berhad, iaitu Cik Siti Masyarah Mohamad, dan ditemani juga Cik Muhammad Irwan Abu Zahar selaku Pengurus Jabatan Sokongan Perniagaan As-Salihin. Assalamualaikum kedua-duanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, wasiat atau hibah. Okey, cakap pasal wasiat atau hibah, mungkin ada juga yang masih terkeliru nak pilih yang mana satu lebih penting, sebab kita tahu perancangan harta pusaka ni bagi orang Islam, kalau kat Malaysia ni ramai yang mengaitkan wasiat ataupun hibah sebagai platform untuk mereka merancang harta pusaka mereka lah. Dan dalam masa yang sama, kalau kita tengok dari segi istilah, keduanya memang berbeza. Okey, jadi kita nak tahu sesi kali ini kita nak beri penekanan wasiat atau hibah. Apa sebenarnya beza antara wasiat atau hibah, apa fungsinya, yang mana lebih baik dan bagaimana cara kita nak melakukannya. Jadi sebagai pembuka, mungkin kita nak tahu kepentingan melakukan perancangan pusaka ini bagi orang Islam secara umumnya. Silakan Cik Siti Masyarah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Puan. Okay, untuk hari ini kita punya session adalah wasiat ataupun hibah. So, macam mana kita, apakah keperluan orang untuk merancang hari ini? So, sebenarnya semua orang perlu buat perancangan harta. So, sama ada kita masih hidup ataupun kita telah meninggal dunia. Okey, waktu hidup ni kita tengok macam kita merancang macam mana kita membeli, kita subscribe polisi takaful untuk melindungi kita punya diri waktu hidup kan. Kita buat pelaburan untuk nak mengembangkan harta kita, dan apabila meninggal pula macam mana kita kena merancang harta-harta yang kita telah kumpulkan waktu hidup tu selepas kematian kita. So, dengan cara membuat wasiat adalah salah satu perancangan yang di mana semua orang Islam kena buat supaya waris-waris kita nanti tak disusahkan ataupun tak mengalami kesulitan waktu nak menguruskan masa depan mereka. Tidak ditipu kan, tidak disalahguna hartanya. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok drama, memang dia berkait dengan kehidupan kita, betul tak? Dan berbalik juga kepada Encik Muhammad Irwan selaku Pengurus Jabatan Sokongan Perniagaan. Kenapa agaknya harta pusaka ini mesti dilakukan oleh individu itu, ataupun ramai juga yang kata saya tak ada harta. Memang selalu cakap, orang harta pusaka nak wasiat apa, nak hibah apa, harta saya pun tak ada, cukup-cukup makan je. Tapi kenapa ia penting sebenarnya, Cik Irwan? Terima kasih Puan Nazira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kita tahu, perancangan harta pusaka ni dia dah, bukan kata orang kata macam dia dah jadi trend, dan salah satu perancangan kewangan sebenarnya. Cara mencairkan harta yang terakhir kan. Kita kumpul harta, kita protect harta kita, kita pelihara harta kita, beli takaful, kita kumpul harta, kita buat pelaburan. Tapi akhirnya perancangan tu untuk mencairkan, untuk diagihkan kepada ahli waris tu tak ada. So that's why perancangan harta pusaka tu sendiri dia holistik dan komprehensif. Sebenarnya ada macam-macam instrumen, tapi topik kita pada hari ini lebih terarah kepada wasiat ataupun hibah itu sendiri kan. Jadi perancangan pusaka ni sendiri seperti wasiat tu sendiri, sering kita punya siri-siri kita sebelum ni menekankan bahawa wasiat itu bukan sekadar nak mengagihkan macam mana kan, sebab kita dah sedia ada hak faraid sebagai orang Islam. Dan menjawab juga soalan kenapa nak kena ada wasiat sedangkan kita ada faraid, menjawab juga soalan tu. Jadi kenapa perlu ada perancangan ni? Sebab selain daripada mengagihkan, tetapi sebenarnya elemen yang penting itulah melantik pelaksana wasiat ataupun wasi itu sendiri yang akan menjadi pentadbir yang akan secara langsungnya akan menyelesaikan hutang juga. Hutang. Orang kata tak ada harta tadi kan. Puan Nazira kata tak ada harta, tapi bila meninggalkan hutang juga. Kadang-kadang terlupa, duduk sakit terlantar 2-3 tahun, tak dapat berpuasa pula, ada nak kena ganti fidyah kan. So zakat terakhir terlupa nak bayar. Itu dari segi kerohanian ataupun hutang ukhrawi itulah. Dari segi keduniaan, kita tengok pula ada hutang-hutang seperti pinjaman. Kadang-kadang kita sedar memang ada MRTT ataupun MRTA untuk sebuah hartanah kan, tetapi sesiapa yang akan mentadbir atau menguruskannya, menyelesaikannya.
siapakah orang yang profesional ataupun orang yang berwibawa ataupun berilmu yang ada cukup masa juga untuk menguruskan harta pusaka itu, dari segi penyelesaian hutang sehinggalah dapat diagihkan kepada beneficiary ataupun waris-waris yang berhak. Kita melihat daripada sudut pentadbiran pusaka itu sendiri kan, bukan sekadar pengagihan. Jadi betapa penting ya sebenarnya, mesti ada lah ya untuk mengurus harta pusaka tu, kena lantik juga wasi yang dipercayai. Macam Azali ini. Okey, bercakap mengenai kepentingan merancang harta, wasiat atau hibah, kita pergi terus ke tajuknya ya. Tajuk utama kita hari ini. Ramai yang keliru kan, kadang-kadang ramai juga ejen-ejen yang datang, dah buat hibah dah. Tu seorang hibah, seorang lagi dah buat wasiat dah. Mana satu ni kan, wasiat atau hibah, apa beza kedua-dua ini? Mungkin definisi dari segi wasiat itu sendiri dan juga hibah itu sendiri dari sudut hukum syariah dan juga perundangan di Malaysia. Silakan Cik Masyarah. Okey, untuk wasiat atau hibah, benda tu kita tengok pun memang dia adalah benda yang berbeza. Wasiat atau hibah. Okey, kalau wasiat ni sendiri adalah ikrar daripada pewasiat daripada seseorang itu untuk menyampaikan hasratnya melalui dokumen wasiat. Itulah dia punya, kita punya wasiatnya tu. So dalam wasiat tu sendiri kita boleh mention pemberian kepada bukan waris faraid, iaitu maksimum 1/3 daripada kalau wasiatnya sendiri adalah wasiatkan kepada bukan waris. Okey, kalau kita katalah kita ada anak angkat ataupun kita ada sedekah jariah yang kita nak buat, daripada kalau macam kita tak buat dokumen wasiat langsung ataupun apa-apa dokumen, so maknanya pemberian itu tidak dapat dilaksanakan tanpa dokumen yang proper lah. Macam contoh kita kata kita ada anak angkat kan, so dalam wasiat tu sendiri kita pemberian tu kita tak buat apa-apa dokumen lah. So bila meninggal semua harta kita tu tidak akan diberi kepada anak angkat ataupun kepada sedekah jariah. Maksimum melainkan waris faraid setuju waktu tu. Pemberian tu kalau kita tak buat apa-apa dokumen lah. So bila meninggal bukan beneficiary, maksudnya kita kata anak angkat ataupun sedekah tu tak boleh nak tuntut daripada harta pusaka kita, sebab kita tak mention mana-mana harta kita tu. So maknanya memang bahagian tu memang tak boleh langsung di allocate lah. Okey, baik. Cakap pasal tak ada dokumen ni, ada yang kata macam okey tak apa, mungkin orang tu buat hitam putih atas surat sendiri. Okey, kita ada Encik Khairul kita semua tu. Kalau macam tu dokumen macam tu laku tak surat tu? Assalamualaikum. Dia sebenarnya masih lagi tak valid lah sebenarnya, sebabnya bila kita buat dokumen pun kita kena tengok elemen-elemen dia tu lah. Kena kena buat dokumen yang proper, kena ada ditandatangani di depan dua orang saksi. Takutlah orang lain pula tulis takut kan, macam orang lain yang buat yang forgekan benda tu, dia kata pewasiat yang buat kan, macam-macam sekarang ni. Okey, bagi wasiat bagi hibah pula, hibah adalah pemberian waktu hidup. Maksudnya dia adalah pemberian yang tanpa balasan atas dasar kasih sayang. So maknanya kalau kita bagi tu, kita tak adalah nak suruh orang tu bayar balik kat kita kan. Kita bagi rumah, anak ni kena bagi balik kat kita 50,000 sebab kita dah bagi rumah. Dia bukan macam tu lah. Dan juga pemberian melalui hibah ini dia tidak tertaluk kepada faraid, sebabnya kita dah bagi siap-siap sekarang. So harta tu dah terkeluar daripada pusaka, so dia tidak lagi tertaluk kepada faraid. Okey, mungkin ramai juga nak penjelasan lagi Cik Irwan. Hibah ni dia macam terus dapat dalam masa terdekat tu. Dia wasiat ni macam lambat sikit, dia ada proses-proses dia. Ke macam mana untuk kita faham penting wasiat ke hibah kalau diberi pilihan? Kau nak buat wasiat dulu ke nak buat hibah dulu? Yang mana satu Cik Irwan? Okey. Pada saya sebenarnya kedua-duanya penting. Sehingga kan macam CEO kami selalu dia highlight yang terkini, dia selalu cakap Irwan, kita making wasiat tu as mandatory. Sebab dia kata berat lah nak carry. Kenapa dia kata mandatory? Bila kita fikir-fikir balik, menjawab kepada harta yang dekat 70 bilion yang terbeku. Jadi harta-harta yang tak dapat nak kita develop. So banyak harta kematian berlapis. So menjawab kepada dari segi perancangan tu, adakah dia mandatory atau tidak pada masa sekarang, itulah menjawab kepada kes-kes yang masih harta terbeku tu. Jadi nak mengatakan yang mana yang paling penting, tapi sekurang-kurangnya kena ada wasiat bagi saya. Sebab sebagai orang kata pembuka dan kunci kepada perancangan harta pusaka bagi nak memudahkan proses pentadbiran. Bila kita cakap antara wasiat versus hibah kan, yang mana patut
diberi keutamaan. mana yang Katalah beri diberi keutamaan. pilihan. Diberi pilihan. Nak buat wasiat dulu ke nak buat hibah dulu? Sebab hibah dia macam cepat sikit. Betul. Wasiat ni macam lambat sikit. Ke macam mana kalau diberi pilihan utama? Kalau diberi pilihan antara dua-dua, bagi saya dua-duanya penting. Dan kalau hibah pula melihat kepada kesesuaian ataupun keperluan seseorang. Sebab situasi ataupun struktur keluarga ataupun permasalahan seseorang tu dia berbeza-beza. Kadang-kadang ada orang tu perlukan memadai wasiat. Kadang-kadang ada orang perlukan kedua-duanya. Dia asalihin sekiranya seorang itu nak ada deklarasi hibah, dia wajib juga ada wasiat. Sebab kami menguruskan dan mentadbir pusaka secara menyeluruh. Komprehensif, kami tak buat separuh-separuh jalan. Partially administration tu kita buat, tak ada. So kita buat keseluruhan perancangan tu sendiri. So bila kata wasiat tu, macam kita cakap, walaupun dia kata slow, nak tunggu probate lah, nak tunggu surat kuasa daripada mahkamah tu ambil masa, trend dia 3 hingga 6 bulan baru dapat semua. Tetapi bila melihat daripada nak menyelesaikan hutang, kan, bagaimana profesional wasi tu menjalankan tugas membayar hutang dan melaksanakan, dan keutamaan juga kepada yang ada anak-anak yang kecil untuk penjaga harta, itu disebut dalam wasiat secara jelas. So suami tu boleh menanti penjaga harta untuk harta anak-anak yang kecil. Bagi wasiat pula, dia boleh menjadi sebagai pelengkap juga. Tu macam saya cakap, ada orang ada keperluan. Ada orang dia kata saya okey je, kan. Ada orang melihat pula dia punya situasi, sebab dia tak ada hero, kata dalam keluarga dia tak ada anak lelaki. Orang Melayu kata tak ada hero. Anak lelaki dia takut pergi pula harta dia pergi ke adik-beradik dia. So dia nak enlarge the portion of anak yang perempuan tu, dia melalui konsep hibah, ataupun dia menggunakan instrumen hibah ni untuk mentadbir harta anak dia yang kelainan upaya. Itu needs dia berbeza, mana keperluan tu berbeza-beza. Ada orang sebab anak dia kecil lagi, dia tak percaya orang lain, dia nak suruh asalihin pegang dalam hibah tu. So mengikut keperluan. Macam saya cakap juga, ada orang dia macam dia selesa dengan wasiat ni, dia kata tak apa, keluarga dia okey, bahagia, kan. Jadi kita pun tengok, kita tak adalah sampai ke push mesti kena ada. Tetapi bagi saya hibah tu pelengkap lah juga, elemen yang melengkapkan perancangan tu sendiri. Dia ibarat irama dan lagu. Betul. Kalau ambil wasiat, irama je, lagunya tak ada. Betul. Okey, bercakap mengenai kepentingan merancang harta, wasiat atau hibah bersama-sama dengan Cik Siti Masyarah Muhammad dan juga Encik Muhammad Irwan Abu Zahar. Baik, kita nak tahu lagi lebih lanjut. Contohnya bila cakap pasal wasiat ni, dia mesti ada penulisannya, kan. Apa yang kita tinggalkan, amanat-amanat terakhir tu, kan. Jadi adakah penulisan wasiat tu dia tertumpu kepada pemberian bukan waris faraid saja ke, atau macam mana? Adakah mereka ni mungkin ada yang tak ada hasrat nak beri kepada bukan waris ke, jadi tak perlu nak menulis wasiat ke, macam mana? Sebab wasiat ni dia macam selain daripada keluarga sendiri, kadang-kadang ada juga dia khusus untuk orang yang dia sayang je. Orang ni, dia ni memang tak pernah pedulikan aku, jadi kita bagi dekat yang jaga akulah. Contoh macam tu. Ke macam mana Cik Siti? Okey. Untuk wasiat ni sebenarnya dia lebih kepada pentadbiran. So dalam dokumen hibah, dalam dokumen wasiat, kita ada mention untuk pertama sekali adalah kita mementingkan untuk pentadbiran itu sendiri. Siapa yang dilantik sebagai pentadbir. Yang tu first. Sebabnya apabila kita meninggal, siapa yang nak uruskan harta pusaka? So maknanya orang yang dilantik dalam wasiat tu adalah orang yang akan mentadbir harta pusaka kita. Yang secondnya kita adalah wasi yang dilantik tu, pentadbir yang dilantik tu bertanggungjawab untuk nak melansaikan harta, melansaikan hutang. Hutang si mati, hutang dunia, hutang akhirat, zakat tak bayar ke, cukai cukai income tax tak bayar ke, kan. So semua kena settle, semua kena full dulu bayar, dan baru balance tu boleh bagi kepada waris faraid. So kalau macam kita kata dalam wasiat sendiri bagi kepada anak seorang saja, yang lain tak bagi, kan. Tapi pemberian tu dalam wasiat masih lagi tertakluk kepada persetujuan daripada waris faraid. Maknanya dia ada hak jugalah. Ya, waris faraid yang lain tu masih lagi ada say kat atas wasiat lah, kat atas bahagian faraid. Kalau macam katalah ada 5 orang waris faraid,
kata seorang saja yang tak setuju dengan pembahagian wasiat tu, so maknanya yang seorang tu berhak ke atas bahagian faraid dia. So yang lain tu boleh dimin ikut wasiat lah. Dan pernah tak berlaku macam contohnya dia dah tulis dah wasiat macam tu, tapi ramai yang tak setuju. Apa yang akan berlaku dengan wasiat tu? Tertanggung lah, beku ke macam mana? Okey, wasiat tu masih lagi valid. Yang waris-waris yang tak bersetuju tu sebenarnya dia boleh tak bersetuju ke atas pembahagian harta sahaja. Katalah ramai tak bersetuju. So maknanya tak bersetuju tu maknanya tak bersetuju bahagian faraid. Itulah pembahagian faraid sajalah. So pelantikan wasi ke, pelantikan penjaga ke, semua yang tu masih lagi valid. Masih lagi sah. So maknanya kalau macam kata semua orang tak setuju dan semua orang kena bahagi ikut faraid lah. Maknanya boleh berubah juga wasiat tu. Ya, boleh maksudnya last resort dia adalah hukum faraid lah yang akan prevail. Macam kita kata dalam wasiat kita mention sama rata semua kepada anak-anak, isteri semua kan. Tapi kalau macam semua tak setuju nak bagi ikut sama rata, so maknanya penyelesaian terakhirnya adalah ikut hukum faraid. Itu hukum faraid tu kiranya macam mana orang tak setuju sekalipun, hukum faraid adalah yang keputusan yang terakhirnya. Jadi tak boleh lah kalau degil juga tak setuju tu tak dapat lah wasiat tu kan. Dia just dapat bahagian faraid sajalah. Okey, baik. Kita nak bercakap juga mengenai hibah ni. Contohnya hibah, kalau kita tengok peranan hibah dalam rancangan harta pusaka bagi orang Islam secara keseluruhannya, manfaatnya, kelebihannya, kenapa selain pada wasiat kita kena ambil juga hibah. Mungkin sedikit penerangan yang dapat menarik ramai orang betapa pentingnya hibah ni. Sebab sekarang ni saya percaya kan ejen-ejen contoh you dah buat hibah, belum lagi, tak apa, tak payahlah kan, wasiat dah buat contoh. Tapi kenapa hibah tu penting, Cik Irwan? Menjawab soalan di sebenarnya macam Cik Masyarah dah cakap tadi kan, salah satu kelebihan hibah ni sebabnya pemberiannya adalah dia terkeluar daripada faraid tu sendiri, terkeluar daripada sistem pusaka tu sendiri. Maknanya dia tak berkaitan pun dengan faraid, dia terkeluar. Jadi maknanya special, keistimewaan diberikan kepada orang yang dinyatakan secara khusus. Maknanya dia seseorang tu bila si pemberi tu dia boleh menghadkan kepada siapa dia nak bagi. Maknanya dia nak besarkan bahagian isteri. Contohnya katalah Puan Nazira isteri, kemudian suami meninggal dunia. Kalau tengok faraid 1/8 je si isteri tu dapat kan. Dengan wujudnya anak, isteri tu dapat 1/8. Tambah-tambah lah suami tu ada banyak cawangan, 4 orang pula. So maknanya 1/8 tu bahagi 4 orang. So bagi sikit lah, ciput lah kan. So jadi bagaimana nak kita enlarge the portion ataupun entitlement tu, kita besarkan on top of ada faraid. Hibah tu boleh membesarkan bahagian seseorang. So bukan saja melihat nak besarkan bahagian seseorang, tetapi kita selalu cakap, tapi kita menyeimbangkan dengan wasiat tu sendiri. Seimbang supaya wasiat tu pun kita tak lari daripada konsep faraid tu sendiri, tetapi kita nak membesarkan bahagian seseorang ataupun nak beri secara khusus. Contohnya sebab macam anak kelainan upaya kan tadi, nak suruh dia pegang dia pun tak kerti nak pegang. So nak suruh as-salihin jadi trustee atau sebagai pemegang amanah, memegang sampai ke akhir hayatnya contohnya. Dan ada anak yang ada keperluan ataupun ada macam tadi, sebab anak tu yang jaga dia, dia rasa patut bagi lebih sikit kan. So pun boleh juga. Dan menjawab juga siri-siri sebelum ni, kita selalu cakap bagaimana legasi perniagaan tu dapat disambungkan. Contohnya syarikat Senembahat ataupun perkongsian tu dapat diteruskan oleh pemegang saham yang terbaru ataupun peneraju yang terbaru untuk perniagaan tu sendiri. So prosesnya lebih cepat. Jadi kita dapat memberikan kesinambungan lah kepada perniagaan tu sendiri. Sebenarnya banyak sebenarnya kelebihan hibah tu sendiri, tetapi nak menggunakan pakai tu kena ada ilmu sebenarnya. Okey, baik. Cakap juga pasal hibah ni, golongan mana, siapa sebenarnya yang perlu, mesti kena juga buat hibah ni, Cik Siti Masyarah? Okey. Sebenarnya hibah ni kita tengok kepada keperluan individu lah kan. Kalau macam kata semua keluarga semua okey je, ada anak lelaki, ada anak perempuan dan semua, pewasiat tu sendiri
happy dengan bahagian ikut bahagian faraid dan tak perlu buat hibah pun tak apa. Tapi kalau katalah kalau macam dalam kes yang tadi Encik Irwan cakap tadi, bagi kepada isteri punya portion dalam harta pusaka hanya 1/8 kan. So maknanya macam mana kita nak enlarge, nak besarkan bahagian kepada isteri tu melalui buat hibah. So maknanya kalau lah kata anak-anak semua ada anak perempuan saja, tak ada anak lelaki, so waris faraid akan jadi mak ayah. Kalau mak ayah tak ada, dan akan jadi pergi kepada adik-beradik. So macam mana nak securekan harta kepada anak-anak saja? So kita boleh buat hibah. Tapi kita kena ingat juga, kita tak bolehlah nak hibah semua harta kita kepada beneficiary yang kita nak bagi tu. Sebabnya kita kena secure juga some portion tu untuk kita punya penyelesaian harta juga, penyelesaian hutang waktu kita meninggal nanti. Kalau lah macam kita kata kita hibah semua harta kita kepada beneficiary kita, macam contoh kita kata nak bagi kepada anak angkat kita kan, kita ada anak angkat je, so nak bagi kepada beliau je lah, sebabnya dia seorang je yang ada kan. Tapi kita kena ingat juga apa-apa yang kita nak hibah, kita kena jaga je untuk diri sendiri, iaitu nak selesaikan hutang waktu kita meninggal nanti. Itu yang penting tu. Akhirat juga. Konon-kononnya nak selesaikan kita berdepan dengan Tuhan ni, tapi kat dunia tak selesai. Sebab tu perlu wasiat dengan hibah ni. Betul. Okey. Baik, bercakap pula mengenai wasiat ni kan. Tadi Cik Siti Masyrah ada juga menjelaskan kalau misalkan kata tak ada persetujuan daripada kebanyakan keluarga tu, pewaris tu, ia akan tertakluk kepada hukum faraid. Jadi kalau wasiat ni masih tertakluk kepada hukum faraid ya Cik Irwan, kenapa kita kena buat wasiat? Okey. Baik kita buat je, orang kata tak payah buat tak payah buat ataupun adakah hibah yang membantu ke macam mana? Okey, berbalik kepada soalan tadi, macam mana orang kata kalau macam tu, kalau dah ada faraid, kenapa kita perlu buat wasiat kan? Tetapi penekanan kita dari segi membuat wasiat ni sendiri dari segi pentadbiran pusaka tu dipermudahkan. Ada wasi yang dilantik, penjaga harta yang dilantik, pembayaran hutang dapat diselesaikan. Kadang-kadang kita lupa, kad kredit ada outstanding, siapa nak cuba stop kan, siapa nak cuba hentikan dah daripada interest berjalan. So pinjaman tu ada lagi yang masih interest berjalan. So kereta masih lagi berhutang. Tetapi salah satu juga prinsip asal wasiat tu sendiri pemberian kepada bukan waris. Dari segi yang kita terlupa, kita ada bahagian untuk diberikan kepada bukan waris, 1/3 bahagian. Contohnya macam Masyarah cakap tadi, kalau ada anak angkat tu sebab dia tak ada pertalian darah maupun tak ada apa-apa elemen yang boleh menyebabkan dia jadi waris, sekiranya tak buat perancangan sekurang-kurangnya wasiat tu, tak dapat langsung harta daripada ayah ataupun ibu angkat. Penat kita jaga daripada bayi lah kan, tetapi tak sempat buat perancangan. So anak tu memang tak boleh nak kata apalah. So sebab dia anak angkat. Inilah salah satu galakan Islam. Dalam bahagian 1/3 tu kita terlupa. 1/3 tu dah boleh buat amal jariah, pahala berpanjangan, dan menjawab kepada siapa yang tak katalah ada 10 orang waris faraid termasuk isteri dan anak-anak. Isteri katalah Puan Nazira kata, saya ni duk pergi semua 10 orang tu menentang. So kenalah, sebab alhamdulillah Islam ni ada faraid kan. Bila ada faraid, kita dah ada tunjuk ajar ataupun guidance dah nak ikut yang macam ni, penyelesaian yang mana. Tetapi 1/3 tadi kepada bukan waris tetap terjamin. So katalah Puan Nazira ataupun semua waris tadi menentang, tetap 1/3 tadi pemberian maksimum tu tetap terjamin untuk contoh anak angkat ataupun sedekah tadi. Okey. Cakap pasal wasiat dengan harta hibah semua ni tak habis Okey. Baik, ada juga yang kata kita ni tak boleh nak tulis wasiat kepada waris ataupun buat hibah lebih-lebih lagi kalau tak ikut hukum faraid, macam ikut suka kita lah nak bagi lebih kat siapa kan. Ada yang katalah netizen lah kata senang seolah-olah ia menafikan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi mungkin komen daripada Salihin, bagaimana sebenarnya melalui wasiat dan hibah ni sebenarnya boleh melakukan pemberian kepada waris?
Okey. Untuk pemberian melalui wasiat. Okey, sebenarnya kita boleh buat wasiat kepada waris, tetapi pemberian kepada waris tu masih lagi tertakluk kepada hukum faraid. Macam tadilah, walaupun kita cakap bagi sama rata semua, tapi kalau mana-mana waris yang tak setuju, still dia akan dapat bahagian faraid. Sebenarnya kita tak menafikan bahagian kita tak ada menafikan bahagian faraid, sebabnya bahagian faraid tu masih lagi wujud kat situ. Okey. Dalam wasiat tu. Tapi pemberian hibah pula, pemberian hibah kepada waris dia tidak melanggar mana-mana hukum pun. Sebabnya itu adalah pemberian kita atas dasar kasih sayang yang kita nak bagi kepada waris ataupun kepada beneficiary yang dia kita tak nak bagilah. terikat sebenarnya. So up to kita, macam contoh kita beli rumah sebiji and then kita nak bagi kepada anak angkat kita. Yang tu tertakluk kepada kita punya sendirilah kan, sebab itu adalah harta kita. So up to kita punya sendirilah, up to kita punya inisiatif sendiri untuk nak bagi rumah tu. Contoh kita kata bagi rumah kepada isteri, melalui wasiat isteri hanya dapat 1/8 kan. Kalau lah kata ada 2-3 rumah, tapi 1/8 tu tak sama dengan value satu rumah tu. So kita nak secure satu rumah kepada isteri contohnya kan. Tak payah nak potong 2-3. So maknanya macam mana cara untuk kita nak securekan satu rumah tu kepada isteri. So maknanya kita bagi melalui hibah. So maknanya isteri secure satu rumah tu. Baik. Jadi Cik Irwan, maknanya kita kena faham kat sini, ada benda kita boleh bagi, ada benda kita tak boleh bagi. Macam rumah tu kita boleh asingkan. Rumah tu mungkin jadi hibah. Macam tu. Ataupun harta tertentu ni boleh jadi hibah. Harta tertentu ni boleh dibahagi mengikut hukum faraid ke macam mana Cik Irwan? Betul. Sebenarnya sebuah rumah tu boleh dibagikan juga 3 orang ataupun sebab memang pemberian semasa hidup ni terutamanya macam tanah jenis bangunan memang boleh pecah 3 nama pun tak ada masalah. Betul, sebenarnya. Tapi nak duduk tu. Betul, nak duduk tu kan. Bergaduh. Bergaduh. So nak secara potong 3, potong 4 susah juga. Betul, rumah tu. Bukan sini ada bilik air, sini tak ada bilik air. Betul. Bila bukan sekadar rumah secara praktikalnya dan secara orang kata relevannya dia bagi kat seorang kan. So bila dia nak jual pun up to dia tak perlu nak minta yang rakan gozi lain tu ataupun joint owner tu nak punya persetujuan kan. Bukan sekadar rumah, tapi sebenarnya kalau kita melihat pergi jauh lagi dari segi perniagaan, pegangan saham tu sendiri, bayangkan kalau ada 10 orang anak nak dipecah-pecahkan ikut faraid atau melalui wasiat saja saham tu, kan macam kelakar kan bila kita sampai pecah, padahal yang seorang atau 2 saja yang menyambung legasi perniagaan tu. Secara praktikalnya memang kita nampak pengkhususan kepada itu sebab hibah tu khususan ataupun dihadkan kepada sesiapa tu boleh up to si pemberi hibah tu. Kadang-kadang betul kita nasihat orang bila dia cakap tak apalah rumah ni I nak buat hibah tapi I bagilah 10 orang nama sama kata. Kita cakap lah juga. Kita bagi nasihat consultation, kita cakap dari segi praktikalnya takkan tuan nak bagi sampai 10 orang 10 rumah, ada lagi 5 rumah, kenapa tak bagi sila 10 tak duduk rumah tu kan. Betul. Rumah tu dah jadi berkurang. Dia kata dia kan. So betul. Kena melihat juga. Jadi rumah ni kalau boleh kita pilih hibah lah untuk mereka yang betul-betul nak duduk. Sebab kalau saya tengok kebanyakan kes masyarakat kita ni, rumah tu dia letak atas nama abang sulung lah kata, tapi yang sulung tak nak duduk pun rumah tu. Rumah tu jadi kosong disebabkan tak ada nama lain. Contohnya. Jadi ada juga yang kata rumah tu dijual, lepas tu bahagi sama rata harta. Ke macam mana Cik Irwan, ada tak berlaku di As-Salihin sendiri? Sebenarnya dia tertakluk bila kata hibah dia terpulang kepada si pemberi tu sebenarnya. Kalau hasrat dia nak suruh jual pun boleh juga, sebab dia boleh memberi kuasa untuk pemegang amanah seperti As-Salihin untuk menjual sebenarnya. Dan tetapi kebiasaannya orang ni rumah ni sebab dia kata sentimental value lah. So dia tak nak jual. Nak juga orang duduk kat situ. Dia nak juga orang macam tu kan. So maknanya dia lah menjawab soalan tadi, lebih kepada siapa dia nak bagi, dan ayah ibu tu dia lebih kenal anak dia macam mana. Macam tadi dia kata anak tu lah yang duk jaga dia kan. Jadi tu mungkin dia bagi kelebihan kepada anak yang soleh itulah. Okey, berbalik pula kepada As-Salihin itu sendiri. Apa agaknya penyediaan penulisan dokumen wasiat ataupun perihibah yang disediakan oleh As-Salihin, terutamanya Cik Siti Masyarah? Kalau ada yang tengah mendengar ni, okeylah cari As-Salihin lah. Wasiat pun nak buat, hibah pun nak buat lah.
Okey, macam mana caranya? Okey, kalau macam ada mana-mana individu yang nak buat dokumen dengan kita, boleh hubungi kita 037880909595 ataupun hubungi kita punya ejen lah yang serata Malaysia. Setakat ni kita ada dalam 5,000 kan Cik Wen? So around 5,000 tu ramai tu. 5,000 Setiap penjuru ada. Semua seluruh Malaysia lah semua ada. Baik Cik Irwan, akhir sekali, selain daripada wasiat atau hibah, ada instrumen lain tak yang mungkin wujud yang boleh mereka rancang harta pusaka mereka? Sebab seringkali dalam siri-siri yang sebelum ni kita punya CEO, kita punya EVP Puan Amna, CEO kita Encik Aziz selalu cakap buat instrumen tu bukan sekadar wasiat, buat yang holistik, menyeluruh. Maknanya ada wasiat mengikut keperluan lah, wasiat, dan tak semestinya hibah. Sebab kita ada untuk deklarasi atas perceraian, kita ada perjanjian aset perolehan bersama untuk suami dan isteri tercinta. Kemudian kita ada amanah, kita ada takaful amanah, dan kemudian sebenarnya ada banyak instrumen sebenarnya. Bukan sekadar merancang wasiat semata-mata, tapi buat perancangan tu secara menyeluruh dan holistik supaya memudahkan proses pentadbiran tu sendiri dan memudahkan ahli keluarga kita. Tak payah, tak susah-susah keluarga kita nanti kan. Itu kita nak mesej, kita nak sampaikan supaya dapat kita pelihara, kita dapat menjaga dan dapat kita agihkan dengan sebaiknya. Okey, jadi dah jelas kenapa kita perlu ada wasiat dengan hibah. Sebab tadi wasiat ke hibah, sebenarnya dua-dua penting. Dah dengar penjelasan daripada